Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukrulillah, kita masih dapat bersama-sama bagi meneruskan siri tadabbur surah Yasin berdasarkan kepada buku Al-Quran yang berhikmah. Tuan-tuan puan-puan, kita masih lagi mentadabbur ayat 3 dari surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar dari kalangan para rasul. Tuan-tuan dan puan, Nabi SAW dikurniakan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran kepada baginda SAW menjadi asas, menjadi pengajaran. Karena Al-Quran itulah menjelaskan tentang hakikat Islam. Jadi seluruh pengajaran Islam itu ada dalam Quran. Itu kaedah dia. Maka apa kala ketika mana Nabi SAW menerima Al-Quran, apa yang baginda lakukan? Pertama, baginda terima, baginda faham, hayati, kemudian baginda ajarkan kepada para sahabat, pengikut-pengikut baginda. Setelah pengikut ataupun sahabat-sahabat ini mendengar Al-Quran, mereka faham. Kemudian apa yang tidak faham, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda menjelaskannya. Maka penjelasan yang datang daripada lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kemudiannya kita sebut sebagai hadis. Jadi hadis-hadis ini menjelaskan tentang Al-Quran. Kerana kita kena faham bahawa Al-Quran itu sebuah kitab yang disifat sebagai lengkap, tetapi dia tidak mendetail. Dia tidak memperincikan. Contoh ketika mana turunnya perintah aqimus shalah, dirikanlah salah. Perintah yang sifatnya umum, tidak dijelaskan bagaimana tata cara melakukan solat itu. Maka sebab itulah datangnya hadis yang mana Nabi menunjukkan tata caranya. Jadi itulah nak kita faham datangnya hadis itu untuk menjelaskan tentang kandungan Al-Quran. Maka Al-Quran itu menjadi induk, menjadi sumber utama Nabi menjelaskan makna Islam, makna iman. Islam itu disebut yang kita faham rukunnya ada 5, syahadah, kemudian salat, zakat, haji, puasa. Islam itu adalah praktikal ataupun penghayatan daripada rukun yang pertama, syahadah. Penyaksian itulah iman. Maka daripada iman itu, zahirlah amal. Iaitulah yang kita sebut sebagai amal Islami itu. Seluruh aktiviti kehidupan kita yang berdasarkan kepada ketaatan kepada Allah, kepada Rasul, maka ia disebutlah, dikenali sebagai amal soleh. Itulah amal Islami. Di mana di dalamnya terdapat ibadah-ibadah khusus. Contohnya salat, zakat, puasa, haji, membaca Al-Quran dan lain-lain. Ya. Secara umum pula, seluruh aktiviti kehidupan kita ini, selama mana ia merujuk kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul, ia juga merupakan amal soleh. Nah, itu kena faham dari sudut itu. Barulah kita melihat Islam itu sebagai cara hidup. Bukan sekadar dogma kepercayaan
seperti mana agama-agama lain. Ya. Islam itu cara hidup. Mana seluruh isu kehidupan ini ada dia punya hukum, ada ketetapannya. Ya. Semua urusan itu ada, sama ada ia urusan yang dibenarkan atau urusan yang diharamkan. Semua ada hukum. Itulah lengkapnya Islam itu, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Mari kita melihat apa yang ada pada Nabi SAW. Jadi di saat Nabi menerima Al-Quran, baginda baca, baginda faham, baginda amalkan, hayati sungguh-sungguh Al-Quran itu. Sehinggalah Al-Quran itu dihayati sehingga ia menjadi kepribadian baginda SAW. Maka dalam hal ini mari kita faham sebuah hadis riwayat Muslim di mana seorang sahabat bertanya isteri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Mereka bertanya, bagaimana akhlak Rasulullah ya Aisyah? Aisyah berkata dengan kalimah yang sangat ringkas, khuluquhul Quran, akhlak baginda ialah Al-Quran. Hadis pendek ni kita kena faham sungguh-sungguh. Maknanya seluruh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah Al-Quran. Terjemahan daripada Al-Quran, penghayatan daripada Al-Quran. Itulah sifat Al-Quran sepatutnya. Apa yang ditunjuk oleh Nabi SAW itulah model kita yang sepatutnya menjadi ikutan kita. Kita kena faham akhlak ini, ya, bukan sekadar yang sebahagian kita faham akhlak ini seolah-olah perangai, tingkah laku. Bukan. Akhlak ini suatu yang sangat luas skop dia. Dia termasuklah pemikiran, pandangan, perasaan hati. Itu termasuk akhlak. Kemudian apa yang kita zahirkan, makna tingkah laku kita dalam kehidupan yang melibatkan apa saja urusan hidup ini, itulah akhlak. Semangatnya dan contoh, keberanian, ya, keyakinan, itu juga termasuk di dalam akhlak. Emosi, contohnya perasaan kasih sayang, simpati, itu adalah akhlak. Jadi sebab itu kita kena melihat akhlak ni satu dipanggil sifat-sifat manusia yang sesuai dengan kehendak Al-Khaliq. Karena kita ni makhluk. Jadi makhluk ni ada dia punya fitrah dia. Mana ada dia punya tingkah laku yang Allah tetapkan sepatutnya begini. Itulah maksud akhlak itu tadi. Sebab kalimah Arab ni dia terkait. Datang dari satu kalimah. Khalaqa yakhluqu. Jadi yang mencipta itu dipanggil Al-Khaliq. Allah lah Al-Khaliq. Ciptaannya disebut sebagai makhluk. Kemudian apakah tingkah laku, perlakuan makhluk itu disebut sebagai akhlak. Itulah maksud akhlak tadi. Dalam pengertiannya yang luas sesuai dengan kehendak Islam itu sendiri. Jadi akhlak ini, itu yang saya sebut tadi. Sebab itu Nabi menunjukkan contoh teladan yang terbaik tentang akhlak ini. Karena baginda SAW menghayati Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Maka akhlaknya itulah yang Aisyah sebut sebagai khuluquhul Quran. Malah kita melihat Al-Quran sendiri, ya, mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik bagimu, uswah hasanah, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat.
dan dia banyak mengingati Allah. Surah 33, surah Al-Ahzab ayat 21. Ayat ni jelas bahawa Allah nak bagi tahu kita, umat Islam, umat Nabi SAW, bahawa pada diri Nabi, pada syakhsiyah Rasulullah SAW itu ada model. Hari ini kita sebut model. Mencontohi model itu disebut modeling. Itu sekadar istilah. Ya. Tapi Al-Quran menyebut ia sebagai uswatun hasanah. Maka untuk memodelkan itulah kita mengambil pendekatan ittiba'ur rasul. Ikut Rasul. Itulah cara memodel. Ikut. Apa yang Nabi buat, kita ikut. Apa yang Nabi tinggalkan. Apa yang Nabi tak adakan, apa yang Nabi tak pernah sebut, apa Nabi yang tak pernah buat, jangan buat. Kerana bila kita buat sesuatu yang Nabi tak buat, itulah namanya bid'ah. Tapi bila sebut bid'ah, ramai orang sensitif, tuan-tuan perempuan. Tapi hakikatnya itulah dia. Maka Allah mengingatkan kita ikut Nabi. Ikut Nabi, yang Nabi buat kita ikut. Dah selesai. Hak Nabi tak buat, janganlah buat. Tak perlu. Sebab apa? Dalam isu ibadah, ketika mana kita melakukan sesuatu yang tidak ada dalil, tak ada dalil Quran, tak ada dalil hadis, maka ia tidak diterima, tuan-tuan, perempuan. Rugi. Kita rasa kita dah beribadat banyak sangat ni. Amalan. Sedangkan amalan itu tak ada di dalam sunnah. Nabi tak pernah buat. Macam mana? Apakah nanti diterima Allah? Ini isu dia. Penat, tuan-tuan, perempuan. Kita ni beramal sebanyak-banyak. Orang kita ni selalu bila teringat beramal ini, dia akan memikirkan kuantiti. Nak banyak. Sedangkan yang banyak itu tak ada pun dalilnya. Rugi, tuan-tuan perempuan. Kenapa? Tak diterima Allah. Maka marilah kita faham. Hakikat Islam tu mudah sebenarnya, tuan-tuan perempuan. Ya, beramal macam doa. Doa yang terbaik itu doa yang Quran aja, daripada surah 2 ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa yang terbaik, pendek aja. Quran aja, amal yang itu. Kita ni tidak nak tambah lagi buat doa sendiri. Kita cipta panjang-panjang sehingga menjadikan beban untuk nak membaca, nak menghafaz. Maka marilah kita kembali. Ini antara pesan-pesan yang penting ya, yang kita kena faham. Ikut Nabi, senang. Sebab ikut Nabi ini bukan isu pilihan kita. Ingat, tuan-tuan perempuan, ikut Nabi bukan isu pilihan kita. Tetapi ia adalah perintah, termasuklah ketaatan kepada Allah. Sebab Al-Quran menyebut. Dalam ayat yang kita baca tadi. Ya, bahawa pada diri Rasulullah itulah model yang baik. Ikut dia. Jangan ikut yang lain. Yang lain belum tentu. Melainkan orang lain itu dia sendiri mengikut Al-Quran, mengikut sunnah. Kita boleh ikut dia. Sebab itu kita selalu kena semak. Guru kita ke, ikutan pemimpin kita ke, siapa ke. Kita kena selalu semak. Tengok, lihat akhlak dia. Apakah akhlak dia ikut Quran, ikut sunnah? Kalau tidak, kalau dia menyeleweng, jangan ikut dia. Mudah prinsip ini yang kita pegang. Karena kebenaran itu ada pada Al-Quran, ada pada sunnah Nabi SAW. Maka kita melihat inilah dua perkara penting yang Nabi sendiri pun mengingatkan kita. Bahawa dia meninggalkan dua perkara. Selama mana kita berpegang kepada dua ini, kita tak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sendiri. Kenapa? Kerana seluruh sunnah itulah yang dikenali juga sebagai hikmah. Dan hadis-hadis Nabi ini, ya, walaupun lafaznya datang dari lisan Nabi SAW, tetapi ia juga adalah petunjuk wahyu daripada Allah. Kerana Nabi SAW, dia tidak bercakap, tidak memutuskan sesuatu hukum dengan mengikut hawa nafsu. Yang ini dijelaskan di dalam Al-Quran sendiri dalam surah An-Najm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemahuan hawa nafsunya. Jadi ucapan itu tidak lain melainkan wahyu yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal ini kita perlu faham bahawa wahyu Nabi yang utama ialah Al-Quran, iaitu kalamullah. Nabi hanya menyebut, menyampaikan. Kalam itu kalam Allah. Satu lagi hadis-hadis Nabi ini, ya, sunnah Nabi ini adalah suatu yang zahir daripada Nabi melalui apa yang dia dapat daripada petunjuk Allah, wahyu Allah juga, tetapi dizahirkan dalam lisan baginda. Itu yang kita sebut sebagai hadis-hadis. Ya. Kemudian dizahirkan melalui perbuatan. Sebab apa? Segala perbuatan Nabi itu dia lakukan berdasar kepada petunjuk. Maka itulah yang melayakkan bahawa Nabi itu untuk kita ikut dia. Sebab Nabi bertindak, ya, melakukan apa saja, semuanya dengan panduan wahyu. Nabi tak ada ikut emosi, tidak ada ikut hawa nafsu. Inilah antara sifat-sifat keistimewaan, ya, para rasul. Jadi Allah pilih mereka, Allah didik, Allah asuh mereka ini. Mereka adalah manusia biasa, tetapi dengan kelebihan wahyu itu, ya, mengangkat mereka ini menjadi nabi dan rasul. Jadi setakat itu dulu tuan-tuan puan-puan. Siri kita hari ini, insya-Allah kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.